Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kita pada kali ini ingin membincangkan tajuk koordinat. Tajuk koordinat ni ada dalam tajuk besar dia, koordinat, nisbah dan kadaran. Jadi boleh refer pada buku teks matematik tahun 4. Sebelum kita lihat pada latihan, kita lihat dulu muka surat 215 untuk perbincangan ringkas tentang tajuk koordinat. Untuk tajuk koordinat ni ada 5 perkara asas yang awak kena tahu. Perkataan asas yang awak kena tahu maksud dia. Yang pertama, paksi. Paksi ada 2. Paksi mengufuk. Ataupun dipanggil paksi X. Yang kedua, paksi mencancang. Cancang ataupun dipanggil paksi Y. Yang ketiga, asalan. Ataupun titik asalan. Yang keempat, baris. Yang kelima, laju. So ini 5 benda asas dalam tajuk koordinat yang awak kena tahu. Kita lihat yang pertama, paksi mengufuk ataupun paksi X. Kalau awak lihat pada muka surat 215, paksi mengufuk yang berada di bawah ni, dia paksi X. Kalau kita nak baca koordinat, kita nak beri koordinat, kita akan baca yang berada pada paksi mengufuk dahulu. Pada paksi X dahulu, baru kita ikuti dengan paksi Y. Ataupun paksi mencancang. Ni 2 paksi. Paksi X, paksi Y. Ataupun kita panggil paksi mengufuk, paksi mencancang. Contoh kalau kita lihat kat sini, saya tunjuk contoh tasik timun dekat sini. Kita lihat pada titik merah, bukan pada tulisan, pada titik merah ni. Kita nak baca koordinat bagi tasik timun ni. Kita lihat pada titik merah. Kita akan tengok nombor yang berada pada paksi X terlebih dahulu. Jadi pada paksi X, nombor 4. Kemudian baru kita lihat pada paksi Y, nombor 5. Jadi koordinat tasik timun ni, dia kurungan 4, 5. Kita lihat pada X dahulu, baru lihat pada Y. Contoh lagi satu, kita lihat kedudukan Tokong Hillview. Dekat sini titik merah ni. Nak dapatkan koordinat dia, kita tengok pada paksi X. Paksi X 3. Pada paksi Y 1. Jadi, koordinat Tokong Hillview 3, 1. Itu untuk paksi mengufuk dan paksi mencancang. Yang ketiga yang awak kena tahu ialah asalan. Asalan, titik asalan. Titik asalan ni ialah pertembungan, persilangan di antara paksi X dan paksi Y. Ni paksi X tadi. Ni paksi X. Ini paksi Y. Jadi pertembungan dia kat sini. Ini yang dipanggil titik asalan. Titik asalan ni kalau awak lihat, dia berada pada 2, 1 ni sifar kan. 2, 1 sifar. Jadi titik asalan ni berada pada koordinat sifar. Koordinat 0, 0. Koordinat dia 0, 0. Sifar-sifar. Ini ialah titik asalan. Titik asalan ni sifar-sifar. Kemudian yang awak perlu tahu ialah baris dan laju. Baris ni, row ni macam ni. Baris. Baris 3, baris 4, baris 1. Laju pula, sebaliknya. Laju pula yang menegak. Laju 2, laju 4, laju 6. Ini laju. Ataupun awak boleh tengok kedudukan meja kalau awak dalam kelas, meja 111 kan. Meja dalam kelas. Ni papan. Papan putih atau whiteboard. Contoh, A berada dekat sini. A ni berada pada baris keberapa, laju keberapa. Ni baris 1, baris 2, baris 3. Ni laju 1, laju 2, laju 3.
Jadi A ni berada pada lajur 3 baris 3. Okey, contoh B. Apa kedudukan B? B berada pada lajur yang keempat, baris yang pertama. Okey, ini lajur dan baris. Okey, so 5 benda. Paksi mengufuk, paksi mencancang, asalan, baris dan lajur. Okey, kita teruskan pada muka surat 216. Okey, gambar menunjukkan 5 buah feri di satu jeti. Okey, saya tak nak tengok dia punya soalan. Sekarang kita nak bincang koordinat bagi feri-feri ni. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, kita mula dengan feri P. Okey, P. Apa koordinat feri P? Nak baca koordinat, kita lihat X dulu. Baru kita tengok Y. Jadi, koordinat dia ialah 2, 6. Okey, kemudian feri Q. Nak baca koordinat X dahulu. Baru Y. 5, 4. Feri R. Baca X dulu. Baru Y. Baca yang mengufuk dulu baru yang mencancang. Jadi, feri R koordinat dia 3, 3. Okey, seterusnya feri S. Titik merah ni. Paksi X dia 0, paksi Y dia 3. Jadi koordinat dia ialah 0, 3. Dan yang terakhir, feri T. Kita baca pada paksi X dulu. Paksi mengufuk dulu. 4. Paksi Y ataupun paksi mencacang dia 0. Koordinat dia 4, 0. Okay. PQRST. Soalan dia, feri apakah yang berada di 26 dan 40? Okey, dah jawab dah. 26 ialah feri P, 40 ialah feri T. Okey, terlihat kat sini apa ni? Nyatakan feri yang berada di baris yang sama. Okey. Ni dia cerita tentang baris. Tadi saya dah terangkan baris. Baris yang macam ni. Lajur yang mencancang. Jadi, feri mana yang berada pada baris yang sama? Baris yang sama kita boleh lihat satu persatu. Okey, bawah ni ada satu je. Okey, jadi kat sinilah baris yang sama ni. Feri S dan feri R. Okey, bucu-bucu segi empat sama berada di koordinat 1, 2, 1, 5, 4, 5 dan titik K. Nyatakan koordinat titik K. Okey, kalau soalan macam ni, kita kena ada satu grid ni lah. Baru kita boleh plot dia, baru kita nampak. Okey, kalau nak plot atas kertas kosong, dia tak nampak benda tu. Jadi, kita kena plot dia pada titik square-square ni. Okey, contohlah saya buat pada sini. Koordinat sini mesti kosong. Okey. Bucu-bucu segi empat sama. Segi empat sama berada di koordinat 1, 2. Ni 1, 2. 1, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan titik K. Okey, sekarang bentuk ni ialah segi empat sama. Kita tak tahu K tu kat mana, tapi ambillah pembaris, gariskan dia untuk jadi segi empat sama. Segi empat sama ni sisi dia mesti sama. Jadi kita jumpa kedudukan yang sepatutnya bagi titik K iaitu di sini. Apa koordinat dekat sini? Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Apa koordinat dia? Kita baca X dulu. Jadi, koordinat titik K ialah 4, 2. Okey, mungkin petak ni kecil sangat untuk awak tengok. Tapi boleh guna buku tulis MT awak, buku tulis matematik. Awak kan buku petak kan? Boleh buat. Boleh cuba buat untuk dapatkan koordinat dia. Okey, ni mungkin kecil lah untuk awak tengok ni.
Okey, terlihat pada uji diri. Lengkapkan petak kosong berdasarkan satah kartes. Okey, saya rasa ni senanglah. Paksi mengufuk tadi kita dah tahu paksi X. Paksi mencancang ialah paksi Y. Kosong ialah apa dia? Asalan. Koordinatnya apa? Kalau asalan, koordinat dia apa dekat sini? Koordinat dia 0, 0. D. Nyatakan koordinat jam dan lampu. Okey, jam, lampu. Okay, ingat balik, nak baca koordinat, kita mesti baca pada X dahulu. Jadi, koordinat jam, 0, 2. Koordinat lampu, kita baca pada X dulu. Baru kita baca pada Y. 4, 2. Okey, soalan ini boleh lengkapkan sendiri. Ditanya benda apa yang berada pada koordinat tersebut. Okey, kita lihat sikit pada muka surat 217. Macam mana nak menanda titik koordinat. Okey, sebelum kita nak tanda titik koordinat, kita mesti ada grid dia lah. Mesti buat atas petak. So, dekat sini saya sediakan petak. Mesti ada paksi dia. Paksi yang kita belajar tadi. Paksi X dan paksi Y. Okey, saya ni freehand. Memang tak cantik. Awak nak cuba guna buku tulis awak. Sebab dia dah memang petak-petak. So, kita paksi X dan paksi Y. Okey, ini paksi X dan yang mencancang ni paksi Y. Dan kita letak siap-siap asalan. So, dekat sini adalah nombor-nombor dia. Bermula dengan 1, 2, 3, 4. Sama juga. Y pun sama. 1, 2, 3, 4. Kalau petak awak lebih besar, senang. Dia lagi jelas. Okey, sekarang dia nak awak tanda titik P pada 4, 2. So, 4, 2. 4 tu ialah pada paksi X. Kan dia kena baca paksi X dulu. So, paksi X 4. 1, 2, 3, 4. Paksi Y 2. 1, 2. So, dekat sini. P 4, 2. Tandakan koordinat Q di 05. Okey, 0. X dia 0. X dia sifar. Asalan pada 0. 05. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini. Ini ialah titik Q05. Ini cara nak menanda koordinat. Okey, terangkan cara menanda dan menulis koordinat 6 sifar. Okey, 6 sifar. Saya baru tulis sampai 4 je. 4. 5, 6. 6 sifar. Jadi, nak tulis 6, kita tengok X dulu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifar. Sifar dekat sini lah sifar. Dia memang pada garisan ni sifar. So, 6 sifar. Kat sini. Titik R 6 sifar. Okey, seterusnya apa yang dia beritahu? Uji diri. Tandakan titik-titik berikut pada satah kartes. Okey, ini awak boleh cuba buat pada buku tulis matematik. Okey, cuba buat pada buku tulis matematik. Barulah nampak. Bila buat sendiri awak akan nampak cara dia. Yang penting sebelum nak plot titik tu awak kena ada paksi X, paksi Y, kena tulis asalan, kena tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu dulu. Pada paksi X dan paksi Y. Baru boleh plot titik-titik yang dia minta tu, RSTU. Okey, so itu saja perbincangan kita kali ni untuk tajuk koordinat. Okey, tajuk ni tajuk yang senang. Sepatutnya tak jadi masalah. Okey, so itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.